Lubuk parti akan terus digempur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perdana Menteri merafak sembah dan ucapan tahniah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76 yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendoakan semoga Tuanku Muhriz, Tunku Ampuan Besar Tuanku Aisyah Rohani, Tengku Besar Mahmud serta seluruh kerabat diraja sentiasa dilimpahi rahmat dan hidayahnya serta terus diberi keafiatan, kesejahteraan dan penuh kedaulatan. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun mendahului senarai 473 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat Kerajaan Negeri Sembilan sempena sambutan ulang tahun keputeraan itu. Satu operasi susulan menggempur pendatang tanpa izin akan dijalankan oleh Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Amat. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata, operasi berkenaan sama seperti yang dijalankan di Jalan Silang Disember tahun lepas. Warga asing ni memang kita tahu ramai, sama ada documented atau undocumented. Tapi pada umumnya yang bekerja tu mungkin semua documented lah di praktis ni. Tapi kita tidak nafikan ada yang tiada dokumen jadi parti dan sebagainya. Beliau ditemui pada program Jelajah Mesra bersama media di Jalan Chowkit malam tadi. Beliau menyifatkan kawasan berkenaan termasuk di Lorong Haji Taib jauh lebih baik berbanding 20 tahun lepas. Kawasan berkenaan juga telah dibersihkan dengan bantuan DBKL dan beberapa badan bukan kerajaan NGO. Berhubung anggota polis terbabit jenayah, Dato' Alauddin berkata kepribadian lemah, sifat tamak dan gilakan kemewahan menjadi punca sebahagian kecil warga PDRM terjebak dengan aktiviti tidak sepatutnya. Tamak, tidak cukup dengan apa yang ada, ingin hidup dalam keadaan yang lebih mewah dan sebagainya. Ini kelemahan-kelemahan peribadi yang ada pada individu-individu tertentu yang mana kita cuba tangani melalui sistem-sistem kawalan dalaman kita dan juga melalui penyeliaan yang lebih rapi. Bagaimanapun, menurutnya hanya sebilangan kecil warga PDRM mempunyai masalah integriti. Malah lebih 90% daripada lebih 10,000 anggota dan pegawai yang bertugas di Kuala Lumpur bertugas dengan penuh dedikasi. Jumlah penduduk terjejas banjir di Johor terus mencatatkan penurunan kepada 1,124 orang yang masih berlindung di 13 pusat pemindahan sementara PPS melibatkan 5 daerah. Mersing kekal paling ramai penduduk terjejas meskipun berkurangan kepada 606 orang di 4 PPS. Diikuti Kota Tinggi 254 orang juga di 4 PPS. Keluang pula kekal 153 penduduk terjejas berlindung di 2 PPS. Manakala Segamat 88 penduduk terjejas di 2 PPS dan Batu Pahat sebuah PPS masih aktif menempatkan 23 penduduk. 3 jalan masih ditutup untuk semua kenderaan iaitu Jalan Tanah Abang di Mersing, Lingkaran Kahang Barat Felda Kahang Barat dan selepas Felda Kahang Barat Keluang. Di Pahang, setakat 12 hari tadi, seramai 718 orang penduduk terjejas daripada 215 keluarga di Pekan dan Rompin masih berlindung di 5 PPS. Pekan menempatkan penduduk terjejas banjir paling ramai iaitu 573 orang di 3 PPS. Diikuti Rompin, 145 orang berlindung di 2 PPS. Menurut laporan terkini Pusat Kawalan Bencana Negara, Agensi Pengurusan Bencana Negara, beberapa lembangan sungai masih berada di paras bahaya iaitu Sungai Pahang di Pekan, Bera dan Maran serta Sungai Rompin. Met Malaysia pula mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada di Rompin hari ini. 3 projek infrastruktur utama bernilai RM178.7 juta di Pontian, Johor dilaksana untuk memudahkan perjalanan pengguna jalan raya di daerah itu. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata peruntukan terbesar ialah projek laluan Jalan Bukit Nyamuk Keluang ke Puteri Menangis bernilai RM90 juta.
Projek lain melibatkan naik taraf Jalan Pekan Nenas Tanjung Piai bernilai 65.6 juta ringgit. Selain pelebaran jalan dan tambahan 2 lorong di Jambatan Sungai Pontian Kecil bernilai 23.1 juta ringgit yang dijangka siap September 2025. Itu penting kerana jalan itu digunakan oleh banyak pengguna ketika musim perayaan ataupun setiap hari lah. Jalan utama yang penting itu jalan persekutuan dan satu pembesaran jalan kerajaan negeri daripada Air Baloi ke Tol Sedenak. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja rasmi ke JKR Pontian. Selain itu, pihaknya telah memohon peruntukan bagi projek pelebaran jalan beberapa kawasan. Antaranya Maktab Rendah Sains Mara, Air Baloi ke Tampuk dan Benut ke Tol Simpang Renggam. Beberapa permohonan juga telah dibuat semula bagi projek pembesaran Jambatan Pontian Besar dan Jambatan Parit Semarang. Mengulas cadangan penggubalan rang undang-undang RUU baharu yang dikemuka Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Ahmad Maslan yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO berkata, cadangan penggubalan RUU itu yang bagi memastikan sebuah kerajaan kekal sehingga akhir penggal penting untuk menjamin kestabilan negara. Jelasnya, ia perlu diperhalusi pihak berkaitan, terutama Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Dan saya kira ia penting untuk memberikan kestabilan. Penting untuk memberikan kestabilan kepada kerajaan pada masa akan datang. Supaya tidak berlaku seorang yang di-Pertuan Agong ada 4 orang Perdana Menteri. Dulu seorang Perdana Menteri, 4 yang di-Pertuan Agong. Sekarang jadi terbalik. Program sesi advokasi berniaga patuh Kod Etika dan Perundangan BIS Berkat akan ditumpukan di 4 negeri yang melaksanakan Tahun Melawat Negeri 2024 TMN 2024. Inisiatif baharu itu antara usaha mengekang sikap tamak peniaga daripada tindakan menaikkan harga atau mengaut untung pada kadar tidak munasabah. 4 negeri terbabit ialah Melaka, Perlis, Perak dan Kelantan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan menggiatkan penguatkuasaan di negeri berkenaan bagi memastikan peniaga patuh kepada amalan aktiviti jual beli yang beretika. Tumpuan kepada 4 negeri dan pada tempoh-tempoh tertentu yang kita pasti ada tumpuan pada masa tersebut. Contohnya kita tahu melalui advice daripada Kementerian Pelancongan ada tempoh-tempoh tertentu pada setiap tahun. Katanya lagi penambahan penguatkuasa bagi melaksanakan sesi BIS Berkat juga akan dilakukan di 4 negeri tersebut sekiranya keadaan memerlukan dengan nasihat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. 712 majikan di Terengganu yang telah berdaftar di bawah program rekalibrasi tenaga kerja RTK melibatkan pekerja asing yang berakhir 31 Disember lalu diminta segera membawa pekerja mereka ke Jabatan Imigresen untuk melakukan pengecaman sistem biometrik. Gagal berbuat demikian, tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap majikan. Pengarah Jabatan Imigresen Terengganu Azhar Abdul Hamid berkata, sejumlah 6,855 warga asing telah didaftarkan di bawah program RTK. So pemutihannya ada pendaftaran daripada majikan. So atas tiket pendaftaran tadi kita tidak akan ambil tindakan tertentu lah sehinggalah selesai program. Program itu tamat pada 31 Disember 2023. Jadi sekarang adalah proses untuk kita ambil biometrik pada majikan yang dah pun daftar. Siapa-siapa yang tak daftar memang kita kata tutup peluang. Jadi sekarang adalah tempoh untuk kita buat operasi penguatkuasaan untuk kenal pasti mana-mana warga asing yang ada di negara kita yang langsung tak ada pendaftaran apa-apa untuk kita bawa ke tindakan perundangan.
Masalah gangguan bekalan air berjadual di Pulau Pinang sejak Rabu lepas membabitkan 590,000 pengguna berjaya dipulihkan mengikut jadual yang ditetapkan hari ini. Perdebadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP memaklumkan tahap ketiga dan keempat pemulihan bekalan air membabitkan 99.5% daripada 590,000 pengguna terjejas di seberang perai dan di bahagian pulau negeri itu selesai sepenuhnya pukul 6 pagi tadi. Gangguan bekalan air berjadual itu disebabkan kerja-kerja penggantian 2 unit injap yang bocor di loji rawatan air Sungai Dua dan projek kerja air serta penyelenggaraan pencegahan di 22 lokasi lain. Sementara itu, dalam kenyataan berasingan, PBAPP memaklumkan ia menganggarkan kehilangan 110 juta liter sehari air tidak berhasil disebabkan oleh kebocoran saluran paip di bawah permukaan Sungai Perai pada Jumaat lepas. Tindakan pemulihan di Sungai Perai kini berada di peringkat respons kecemasan dan sedang berterusan. PBAPP memaklumkan kerja-kerja awal bagi penggantian paip itu sudah pun bermula dan jangkaan siap dalam tempoh 21 hari. Seramai 70 keluarga unit multimedia RTM mengadakan konvoi santai dari Kota Media Angkasa Puri ke Sungai Besar pada Sabtu. Konvoi santai yang bermula kira-kira pukul 8.15 pagi itu melibatkan 60 buah motosikal dan 6 buah kereta. Menurut penolong pengarah unit visual Nur Azizah Muhammad, program ini diadakan bagi mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga unit multimedia di samping mengenali tempat-tempat menarik di Sungai Besar. Program ini adalah merupakan salah satu program yang membuka peluang untuk kita melihat sektor-sektor pelancongan ya. Dan sebenarnya ini adalah daya tarikan yang boleh kita ketengahkan dan banyak tempat-tempat menarik yang belum kita teroka, terutamanya di Selangor ni. Lokasi pertama persinggahan mereka di Warung Dimyati Roti Canai Pelangi selama 1 jam sambil menjamu selera, antaranya roti canai pelangi dan nasi lemak. Restoran terapung Batu 23 pula menjadi lokasi kedua mereka menjamu selera bersama-sama dengan bekas Menteri Besar Selangor. Pemeteraian MOU Zon Ekonomi Khas Johor Singapura merupakan langkah penting dalam reformasi struktur ekonomi negara. Penubuhan zon itu akan menyelesaikan pelbagai kekangan dalam aktiviti ekonomi rentas sempadan. Menerusi MOU berkenaan, karena birokrasi juga akan dapat diatasi selain meningkatkan mutu perkhidmatan kerajaan kedua-dua negara. Dari segi urusan perdagangan dan pemindahan kargo, urusan tersebut juga dijangkakan menjadi lebih cepat dan juga cekap dan lebih selamat melalui aplikasi teknologi yang terkini, kemungkinan menggunakan teknologi blockchain. Oleh itu, tidak mustahil kita akan melihat negeri Johor akan kekal menarik pelaburan FDI yang tertinggi setiap tahun, sekaligus akan menjadikan Malaysia kekal sebagai negara yang berdaya saing dan mampan dari segi ekonomi. Petunjuk utama Bursa Malaysia FBM KLCI mampu mencecah 1,610 mata menjelang akhir 2024. Ketua Penyelidikan Equity Maybank Investment Bank, Wong Chew Han berkata prestasi pasaran tempatan tahun ini bakal dipacu pertumbuhan keuntungan korporat. Minat terhadap ekuiti tempatan juga bakal dipacu pelaksanaan pelan dan dasar nasional. Antaranya pelan induk perindustrian baharu 2030 dan pelan hala tuju peralihan tenaga. We are actually expecting the KLCI to be higher this year, to end this year on a higher note. Our year-end KLCI target is 1610, and this represents a 10.7% upside from end last year's level. And of course, the execution of the macro blueprints is actually very important to actually lift KLCI, as well as corporate earnings growth in lifting the KLCI. Faktor luaran juga akan mempengaruhi turun naik pasaran tempatan, antaranya kadar faedah Amerika Syarikat selain isu geopolitik Amerika-China dan situasi di Ukraine dan Timur Tengah.
Ringgit dijangka diniagakan berhati-hati minggu depan kerana pelabur menunggu pengumuman data ekonomi yang dijadual dikeluarkan oleh beberapa negara maju. Tumpuan akan diberikan kepada angka keluaran dalam negara kasar suku keempat 2023 China yang akan dikeluarkan pada Rabu bersama-sama indeks harga pengguna IHP United Kingdom dan Kesatuan Eropah. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, memandangkan data IHP Amerika yang lebih tinggi daripada jangkaan baru-baru ini, pasaran akan menilai semula kedudukan mereka sama ada penurunan kadar faedah boleh berlaku seawal bulan Mac. Manakala konflik ketenteraan di Laut Merah dan Yaman boleh mengakibatkan harga minyak mentah lebih tinggi yang mungkin memberi kesan kepada inflasi. Secara keseluruhan, kesimpulannya ia bergantung kepada Rizab Persekutuan Amerika sama ada ia akan melonggarkan dasar monitorinya lebih awal atau mahu mengambil kira perkembangan semasa mengenai inflasi. Ekuador menambah kehadiran tenteranya di seluruh negara susulan peningkatan insiden keganasan di negara itu. Presiden Daniel Noboa juga isytihar darurat 60 hari sejak 8 Januari lalu dan menamakan 22 kumpulan sebagai kumpulan pengganas. Susulan insiden beberapa siri letupan di seluruh negara dan pengambilalihan stesen televisyen utama, pasukan tentera Ekuador telah meningkatkan kehadiran tentera terutamanya di kawasan sempadan berkongsi dengan Colombia. Pihak berkuasa turut menetapkan perintah berkurung dari 11 malam hingga 5 pagi. Pentadbiran Noboa mendakwa keganasan berpunca daripada tindak balas kumpulan Samsing terhadap rancangan untuk menangani keadaan keselamatan yang teruk. Menurut pejabat Presiden, sejak darurat bermula, pasukan keselamatan telah menjalankan lebih 7,800 operasi dan melakukan 859 tangkapan. Sementara itu, lebih 40 pegawai penjara Ekuador yang dijadikan tebusan oleh banduan telah dibebaskan. Pihak berkuasa penjara memaklumkan mereka terdiri daripada 24 pengawal dan 17 kaki tangan pentadbiran, manakala 133 pengawal dan 3 pekerja lagi terus dijadikan tebusan. Kesemua petugas itu telah ditawan selepas Presiden Daniel Noboa melancarkan penghapusan kumpulan penjenayah oleh tentera. Ia mencetuskan konfrontasi maut dengan kumpulan Samsing di negara Amerika Selatan itu. Hanya 6 ambulans yang masih beroperasi di seluruh semenanjung Gaza. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ia berikutan tindakan tentera Israel yang menyasarkan serangan ke atas kenderaan itu berhampiran hospital. Berperi kemanusiaan tentera Israel itu menyebabkan puluhan orang awam yang tidak bersalah meninggal dunia dan cedera, termasuk kaki tangan perubatan, wanita serta kanak-kanak. Jelasnya pihaknya masih bergelut untuk mengendalikan beberapa perkhidmatan penting, termasuk unit rawatan rapi dan taska. Sebelum ini, Pertubuhan Kerjasama Islam menyelar tentera Zionis yang sengaja menyasarkan ambulans di pintu masuk Hospital Al-Shifa. Pertubuhan itu beri amaran bahaya keruntuhan hospital berikutan sering dijadikan sasaran selain bekalan elektrik terputus dan kehabisan ubat-ubatan dan bahan api. Sementara itu, puluhan ribu berhimpun di Washington DC pada Sabtu menyertai perarakan menuntut gencatan senjata di semenanjung Gaza dan menamatkan bantuan ketenteraan yang disalurkan Amerika Syarikat kepada Israel. Perhimpunan Anjuran American Muslim Task Force oleh Palestin, Ansar Coalition, dimulakan dengan ucapan daripada rakyat Amerika yang keluarga mereka terbunuh di Gaza. Peserta perhimpunan melaungkan bebaskan Palestin, adegan gencatan senjata sekarang dan tamatkan pendudukan sambil memegang spanduk berbunyi tamatkan perang ke atas Gaza dan biarkan Gaza terus hidup. Ketua Biro Al Jazeera di Gaza, Wael Al-Dahduh, antara yang berucap melalui pautan video selain calon Presiden Cornel West dan Jill Stein serta anak kepada Malcolm X, Ilyas Shah Shabazz. Seramai 112 wartawan dan juru gambar terbunuh dalam serangan udara rejim Zionis Israel dalam tempoh 3 bulan lepas. Lebih 23,800 rakyat Palestin di Gaza maut akibat serangan udara dan darat tanpa henti tentera penceroboh Israel di sempadan Gaza sejak 7 Oktober.
Jumlah korban akibat tanah runtuh di Colombia meningkat kepada 34 orang, manakala berpuluh-puluh yang lain cedera. Pasukan penyelamat bertungkus lumus mengeluarkan mangsa yang masih hilang kerana kenderaan tertimbus di dalam lumpur. Kejadian berlaku di lebuh raya di Quibdó pada Jumaat akibat banjir lumpur susulan hujan lebat di barat laut Colombia. Laluan berkenaan juga ditutup sementara. Perak FC dan Majlis Bandaraya Ipoh akan mengadakan perbincangan segera berhubung menaik taraf sistem saliran dan penanaman rumput stadium baharu. Pertemuan akan diatur dalam tempoh terdekat. Perbincangan itu susulan geran ditawarkan Kementerian Belia dan Sukan KBS. Esko Negeri Khairuddin Abu Hanifah berkata, langkah itu bagi memastikan situasi menang-menang dapat dicapai antara kedua-dua pihak. Di Perak ini kita ada untuk kawal selia penyelenggaraan stadium di bawah Majlis Bandaraya Ipoh, manakala pengguna utama stadium itu adalah Perak FC. Maka mungkin Perak Negeri akan mengadakan perbincangan secara detail bersama dengan Perak Majlis Bandaraya Ipoh, Perak FC supaya proses penyelenggaraan dan naik taraf stadium itu memenuhi kehendak dan juga impian khususnya Perak FC sebagai pengguna utama di stadium tersebut, dan dia tidak akan menyentuh suasana yang tidak baik nanti apabila berlakunya penyelenggaraan dan naik taraf itu. Beliau terdahulu menyaksikan perlawanan akhir Piala XOX 2023 antara Kinta Utara dan Sekolah Sukan Negeri di Cepur. Sementara itu, Perak FC berharap geran berkenaan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan memperbaiki sistem saliran padang. Ini aspirasi daripada TMJ untuk melihat semua stadium bebas daripada banjir sebab Liga akan berlangsung daripada musim monsun nanti. Jadi dia risau kalau kita tak buat sistem peparitan, dia akan jadi masalah, dan dia tak semestinya tukar rumput, sama ada nak tukar peparitan saja pun boleh, nak pakai rumput sedia ada pun boleh. Beliau turut mencadangkan agar Stadium Perak menggunakan rumput jenis bermuda seperti di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu. Sebelum ini KBS menawarkan geran berjumlah RM500,000. Daripada jumlah itu, RM300,000 untuk menaik taraf saliran dan selebihnya untuk penanaman rumput. Dalam pada itu, atlet sukan Malaysia Sukma di Perak dinasihat untuk meneliti kandungan makanan tambahan yang diambil. Rujuk pakar bagi memastikan tiada risiko penyalahgunaan dadah. Atlet perlu mengambil pengajaran daripada insiden doping yang menimpa atlet lompat tinggi kebangsaan Ngu Jiazin. Dan tidak mudah dan sewenang-wenangnya mengambil suplemen-suplemen yang mungkin ditawarkan oleh barisan jurulatih ataupun masyarakat ataupun doktor-doktor tertentu. Dia perlu merujuk kepada pakar perubatan yang telah diberi tanggungjawab oleh Majlis Sukan Negeri supaya tidak ada berlaku kes positif doping yang akan melanda bagi kontijen Perak di Sukma 2024 nantilah. Jiazin digantung 2 tahun daripada sebarang kejohanan selepas dikesan guna bahan terlarang sibutamin tahun lalu. Beliau berharap atlet berkenaan akan membuat rayuan terhadap hukuman diterima. Kempen kelayakan Sukan Olimpik Paris 2024, skuad hoki wanita negara mula dengan langkah kiri apabila mencatatkan kekalahan besar 0-7 kepada tuan rumah Spanyol dalam aksi di Valencia. Pada aksi kumpulan B itu, skuad Malaysian Tigers berjaya bertahan dengan baik pada suku pertama perlawanan. Namun pasukan lawan memperoleh gol pertama pada minit ke-30 menerusi jaringan padang Patricia Alvarez. Memasuki suku ketiga, Spanyol menyumbat 2 gol lagi diledak Belen Iglesias dan Maria Lopez. Tuan rumah kemudian terus mendominasi dengan mencetak 4 lagi jaringan. Skuad hoki wanita negara dijadual bertemu Kanada pada perlawanan kedua peringkat kumpulan hari ini. Sementara itu, pengendali skuad wanita negara Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim akur dengan kekalahan itu dan mengakui ia bukan pertemuan yang mudah buat mereka. Ini kerana Spanyol menghuni ranking yang jauh lebih tinggi.
Yang bawa pasukan Spain adalah pasukan tuan rumah yang berada dalam papan terbaik dunia. Dan untuk pemain-pemain ini yang kebanyakan pemain muda walaupun mereka telah punya pengalaman di Sekolah Asia itu, untuk bertemu dengan pertama kali bertemu dengan pasukan Eropah yang dalam top 10 bukannya perkara mudah. Saya terpaksa berterima kasih kepada pemain yang telah memberikan persembahan yang baik terutama dalam kuarter yang pertama. Mengulas mengenai pertemuan dengan Kanada yang memiliki ranking hampir sama, Malaysian Tigers sasar memperbaiki persembahan dan tekad mencuri mata berharga buat negara. Tanpa perlawanan, kejohanan bola sepak Piala Asia Qatar 2023. Sabtu, 13 Januari, Qatar bertemu Lubnan 11.30 pagi di saluran sukan RTM. Ahad, 14 Januari, Australia bertemu India 11.30 pagi. China bertemu Tajikistan 6.30 petang dan Uzbekistan bertemu Syria 7 malam di saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Click bersama RTM, official media partner. Lagi kes penipuan berkaitan bantuan kewangan yang kononnya dimasukkan ke dalam MyCard dikesan. Kali ini ia membabitkan bantuan RM1,200. Menggunakan modus operandi serupa, penghantar mendakwa, orang ramai boleh menyemak kelayakan menerusi pautan diberi. Semakan pasukan biar betul mendapati ia adalah palsu. Penafian serupa pernah dibuat Kementerian Kewangan. Semakan mendapati sindiket penipuan sengaja mereka bentuk laman sesawang mirip portal bantuan kerajaan sebenar. Mereka yang terpedaya berisiko jadi mangsa penipuan dan kecurian data. Elak jadi mangsa. Tidak perlu kongsi rezeki palsu dengan memanjangkan lagi iklan terbabit. Kepada anggota sindiket, anda diperhatikan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.